Hai anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari satu teknik untuk menjawab soalan kebat bagi persediaan kertas sejarah SPM. Ya, saya yakin kamu semua boleh menjawab soalan kebat dengan menggunakan teknik ini. Kenapa ya? Kerana teknik ini adalah satu teknik yang santai dan mudah dan dekat dengan kamu. Ya, kerana saya percaya semua warga Gapur itu anda semua, iaitu anda semua telah menghafal seni kata lagu Usaha dan Yakin. Ini kerana kita akan menyanyikan lagu ini setiap kali perhimpunan Jadi sebenarnya lagu ini kita boleh ambil perkataan ataupun nilai-nilai yang terdapat di dalam lagu tersebut dan rupa-rupanya nilai-nilai ini kita boleh gunakan dalam kita menjawab soalan kebat. Okey. Jadi sekarang ini kita akan lihat apakah nilai. Pada permulaan kita akan mengenal pasti nilai-nilai yang terdapat di dalam seni kata lagu Usaha dan Yakin. Seni kata bermaksud lirik lirik ni. Okey, lagu dan lirik bagi lagu ini lagu Usaha dan Yakin ini ditulis oleh Encik Zainuddin bin Haji Suud Okey, kita lihat satu persatu lirik ataupun seni kata lagu Usaha dan Yakin ini kepada pemuda-pemudi semester Seri Kandi juga perwira, bersamalah kita bekerja berusaha menuju cita mulia, bangkitlah segera mara ke hadapan mencari ilmu pengetahuan demi amanat pertiwi sejati tanah air yang dikasihi. Ayuhlah dan majulah kita sama bergandingan. Usahlah dirisau segala rintangan menuju medan jaya. Teguhkan keazaman, semangat wajar binakan. Dengan doa restu, harapan yang suci, Tuhan kan memberkati. Okey, jadi inilah lirik lagu Usaha dan Yakin yang saya percaya semua pelajar Gapur telah menghafaznya dan kamu boleh guna ini dalam menjawab soalan kebat. Dan jangan biarkan kertas soalan kamu kosong. Cuba usaha dan yakinlah dengan seni kata lagu ini kamu boleh menjawab soalan kebat. Okey, ingat jangan tinggalkan kosong. Okey, sekarang kita akan dengarkan lagu ini dan kamu boleh nyanyikanlah bersama-sama Kamu boleh nyanyikan bersama-sama. Okey, itu tadi melodi bagi lagu Usaha dan Yakin. Okey, tadi kita sudah membuat sedikit bacaan tentang seni kata lagu tersebut. Okey, sekarang ni kita akan mengenal pasti nilai-nilai yang terdapat di dalam seni kata lagu sekolah ini Okey. Kita akan cara kita melihat nilai ini kita akan lihat secara keseluruhan maksud lirik lagu. Okey, kamu lihat di ruangan ini adalah lirik lagu, ini adalah maksud lagu ataupun nilai ataupun huraian yang kamu boleh buat. Okey, saya nak ingatkan pada kamu kamu jangan terlalu terikat dengan apa yang saya beri di sini Kamu boleh sesuaikan dengan kamu punya pengetahuan
Okey, kita lihat dahulu ya macam mana. Okey, kita lihat pada sini kata ya, perenggan pertama dan perenggan kedua. Kepada pemuda-pemudi semesta. Seri Kandi juga perwira, bersamalah kita bekerja berusaha menuju cita mulia. Bangkitlah segera, mara ke hadapan, mencari ilmu pengetahuan demi amanat pertiwi sejati tanah air yang dikasihi. Okey, di sini kita lihat tanah air dikasihi ini juga ada nilai apa? Nasionalisme kamu boleh masukkan walaupun cikgu tak ada masukkan dekat sini. Ya. Okey. Maksudnya ada nilai nasionalisme di sini. Tanah air maksudnya negara kita. Dikasihi maksudnya kita sayang negara kita. Okey, boleh kamu masukkan nilai nasionalisme. Cikgu tak tulis di sini ya. Okey. Kita lihat apa maksud lagu di sini. Okey, apa maksud dia? Dia menyatakan bahawa di sini warga ataupun rakyat ataupun individu ataupun pelajar ataupun insan. Okey, maksudnya ya, kamu boleh gunakanlah ganti nama diri apa yang bersesuaian mengikut kehendak soalan nanti ya. Okey, mestilah sanggup berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Ya. Yang kedua, untuk mencapai kejayaan mesti diikuti dengan nilai yang murni dan positif. Maksudnya dalam kita mengharungi kehidupan untuk mencapai kejayaan ya, kita mesti mesti mengamalkan nilai-nilai murni lah. Okey, untuk kaya mesti berusaha dengan cara yang betul ya. Maksudnya dengan nilai yang murni lah ya, mendalami ilmu ya. Maksudnya matlamat tidak menghalalkan cara. Maksudnya ya, kamu nak mencapai sesuatu kejayaan mesti menggunakan sumber ataupun cara yang halal ataupun yang betul ya. Bukan dengan sumber yang haram ataupun yang salah. Itu maksud dia. Okey, yang ketiga, warga, rakyat, individu, pelajar, insan. Okey, yang baik mestilah cuba untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kerana apa? Ilmu pengetahuan adalah sangat penting. Dengan ilmu pengetahuanlah kita boleh membina peradaban. Ya, peradaban maksudnya ketamadunan ya, ataupun negara, membina negara. Okey, yang keempat, individu yang berpendidikan dan berakhlak boleh menjadi modal insan untuk pembangunan negara. Ya, maksudnya ya, rakyat yang bagus, okey, rakyat yang bagus. Modal insan ni bermaksud adalah individu yang hebat, yang bagus. Itu kita panggil modal insan. Bagaimana dia boleh jadi hebat? Kerana apa? Kerana dia mesti ada pendidikan. Pendidikan sangat penting. Nak buat apa pun mesti mendapatkan pendidikan dahulu. Ya, kerana pendidikanlah yang membezakan status seseorang. Okey. Kemudian kita lihat sini kata yang seterusnya. Ayuhlah dan majulah. Maksud dia apa? Mengajak kita menuju ke kejayaan. Kita sebagai manusia mesti menuju kejayaan. Bila nak capai kejayaan mesti apa? Mesti usahalah. Kamu hurailah dengan ayat yang kamu dengan ayat yang bersesuaian ya, dengan isi yang bersesuaian ya. Jangan terikat sangat. Okey. Kemudian dia kata okey, rajin. Mesti ada nilai apa? Nilai rajin. Nak menuju kejayaan mesti rajin. Okey. Kemudian kita lihat kita sama bergandingan. Okey, di sini nilai apa yang cuba dicakapkan? Yang diberitahu bersatu padu, bekerjasama, perpaduan, muhibah. Boleh tak nak masukkan kasih sayang? Boleh nak masukkan kasih sayang. Apa saja, ya? Apa saja boleh dimasukkan di sini. Okey, usahlah dihirau segala rintangan. Maksudnya usah dihirau segala rintangan. Maksudnya apa di sini? Berani. Berani untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang positif lah. Berani ataupun sanggup menghadapi cabaran. Cabaran untuk apa? Untuk lebih maju. Okey. Contohnya, okey, kita berani sebagai rakyat Malaysia, kita berani menyuarakan tentang isu kemanusiaan di mana di PBB sebagai contoh ya. Okey, sanggup menghadapi cabaran. Okey. Sebagai rakyat Malaysia kita sanggup menghadapi cabaran. Berilah contoh ya. Itu semua kita kena tengok kehendak soalan. Okey. Sekarang ni mungkin kamu tak nampak dengan jelas, tapi nanti bila kamu tengok soalan dan kamu cuba buat latihan ya, dan bila selalu kamu rasa dia ni akan mudah Okey, kemudian kita lihat menuju medan jaya. Maksudnya apa? Bagi mencapai ataupun menuju kejayaan. Medan jaya itu maksudnya kejayaan lah, mencapai kejayaan. Okey. Teguhkan keazaman.
Okey, seorang individu itu mesti mempunyai, untuk berjaya mesti mempunyai apa? Keazaman. Ya, azaman tu apa dia? Cita-cita, ya. Cita-cita ataupun matlamat, ya. Okey. Mesti berwawasan, bermatlamat, ya. Kita nak buat apa-apa pun kita mesti ada apa? Azam, dan juga kita mesti ada matlamat, ya. Barulah kita tahu. Kita lebih fokus. Okey, sebagai contoh, ya, kamu boleh huraikan dalam ayat kamu sendiri dan mengikut kehendak soalan. Okey, semangat wajar benakan. Semangat wajar benakan. Ya, maksudnya mesti mempunyai kekuatan mental. Apa maksud wajar? Wajar tu maksudnya kuat. Kuat, kukuh, kuat, kukuh, Jadi di sini maksudnya kita mesti kuat apa? Kuat mental, ya. Orang yang hebat dia mesti kuatkan mental dia. Sebab apa? Dalam kehidupan kita mesti banyak cabaran. Okey, di sini juga, ya, saya masukkan nilai cintakan negara. Okey, cintakan negara, patriotisme, nasionalisme ini juga boleh letakkan di sini, ya. Tanah air yang dikasihi. Okey, tu nilai tu, ya. Nilai tu boleh letakkan. Okey, dengan doa restu, harapan yang suci, Tuhan kan memberkati. Maksud di sini, ya, maksud seni kata ini, ya, membawa kepada nilai apa? Percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang berdoa ni kita berdoa, maksudnya kita apa? Kita meminta, kita bercakap dengan siapa? Kuasa yang lebih besar, itu Tuhan. Betul atau tidak? Jadi, ya, nilai percaya kepada Tuhan tu sangat penting, sangat penting. Okey, ni nilai percaya kepada Tuhan. Kerana apa? Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan lah, ya, dengan adanya kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan lah, ya, ianya boleh mengawal tingkah laku manusia, ya. Okey, kemudian kita lihat berpegang teguh kepada ajaran agama, ya. Agama boleh apa? Mengawal tingkah laku manusia, ya. Berprasangka baik, nampak, ya? Berprasangka baik, ya. Beriman, sentiasa berdoa. Berdoa di sini, ya, melambangkan apa? Seseorang itu mempunyai nilai yang sangat positif, bersangka baik, sentiasa bersangka baik, ya. Okey, dalam menghadapi apa pun cabaran. Okey, inilah, ya, seni kata lagu ataupun lirik lagu. Kita cuba huraikan, ya, kita cuba huraikan dengan nilai-nilai dia. Okey, sekarang ni kita lihat contoh, ya. Contoh. Okey, kita lihat contoh-contoh soalan, ya. Contoh-contoh soalan kebat, ya, kebat sejarah yang boleh kita gunakan teknik ataupun kita boleh gunakan lagu sekolah ini, ya, untuk menjawabnya, ya. Kita lihat soalan 1. Berikan cadangan anda untuk meningkatkan pencapaian akademik para pelajar di Malaysia, ya. Okey, 6 markah. 2. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara mengelak daripada kemiskinan berlaku di Malaysia? Okey, soalan ni 6 markah, ya. 3. Pada pendapat anda, apakah yang harus dilakukan oleh warga Malaysia agar tidak ketinggalan dan dapat bersaing dengan warga lain di dunia? 6 markah. 4. Jelaskan nilai yang boleh dicontohi oleh golongan remaja daripada golongan sukarelawan yang aktif dalam NGO. 6 markah. 5. Apakah ciri-ciri masyarakat yang telah mencapai kesejahteraan sosial? 4 markah. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak aplikasikan, ya, lagu sekolah tadi untuk menjawab soalan-soalan ini. Okey, sekarang kita lihat latihan 1. Okey, soalan. Berikan cadangan anda untuk meningkatkan pencapaian akademik para pelajar di Malaysia. Okey, berdasarkan soalan, kita kena kenal pasti respon kata tugas. Okey, respon kata tugas ataupun kehendak soalan. Ataupun ada guru yang menggunakan kepala ayat. Okey, sebagai contoh kita tengok. Okey, apa respon kata tugas dia? Ya, cadangan untuk meningkatkan pencapaian akademik para pelajar di Malaysia. Okey, oleh kerana ini adalah soalan kebat, ya, bagaimanakah kita nak menjawab soalan kebat? Okey, cara menulis jawapan kebat mesti ada respon kata tugas, ya, yang cikgu telah warnakan dengan warna merah. Okey, mesti ada penanda wacana, mesti ada fakta ataupun isi, ya, mesti ada huraian,
fakta dan isi itu kita akan huraikan, kemudian kita akan beri contoh, kemudian kita akan membuat inference. Inference maksud dia kesimpulan. Kesimpulan untuk isi ataupun fakta pertama. Bagaimana kamu nak tulis? Mesti tulis dalam satu perenggan. Okey, jadi bila kamu dapat satu fakta, kamu huraikan. Okey, bila kamu nak hurai, kamu nak beri contoh, kamu nak buat inference, dia mesti ada penanda wacana. Penanda wacana yang bersesuaian yang telah saya berikan kepada kamu dalam nota dan juga di dalam teknik yang lepas seperti teknik rukun negara. Kamu boleh lihat di sana ya. Penuh saya ada bagi, okey. So sila kenal pasti, okey. Sekarang kita lihat cara menjawab. Okey, ini adalah cara jawapan ya. Cuba kamu lihat, dia mesti diisi dalam perenggan. Ya, mesti dibuat dalam perenggan. Ya, ini arahan, tak buat berdosa ya. Okey, mesti dalam perenggan. Okey, kita kenal pastikan. Okey, sekarang ini ya berdasarkan warna, saya percaya kamu boleh memahami dengan lebih mudah. Okey, kita lihat contoh jawapan. Antara cara untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar di Malaysia ialah, okey, warna merah itu adalah respon kata tugas. Kita ambil daripada kehendak soalan. Ya, dengan menguasai ilmu pengetahuan. Ini adalah fakta. Kemudian ya, kita letak satu titik. Kemudian kita bagi contoh. Sebagai contoh, ini penanda wacananya. Rakyat Malaysia mestilah didedahkan dengan kepentingan ilmu pengetahuan. Pada masa yang sama, kerajaan boleh menyediakan sekolah atau institusi pengajian kepada masyarakat. Dengan itu, ia akan meningkatkan pencapaian akademik para pelajar di Malaysia. Okey, maksudnya di sini ya, kamu tengok untuk inference, untuk kesimpulan, ya, untuk kesimpulan kamu ambil penanda wacana. Kenal pasti penanda wacana yang menunjukkan kesimpulan. Lihat, rujuk balik dalam nota, ya. Kemudian kamu lihat di sini, kamu ambil balik respon kata tugas. Ya, boleh ya, dengan cara ini pun boleh. Ya, sekiranya kamu tidak mahir dalam menulis. Okey. Jadi kamu lihat satu isi, ya, yang warna biru ini isi, ya, telah diberi contoh, telah dibuat huraian, kemudian dibuat kesimpulan, maka untuk perenggan 1 kita sudah dapat 4 markah. Okey, soalan di sini memperuntukkan berapa markah? 6 markah. Okey, jadi kita ambil lagi satu isi, ya. Okey, selain itu warga Malaysia juga mestilah mengamalkan sikap inginkan kemajuan. Hal ini demikian kerana dengan adanya keinginan untuk maju, kesannya seseorang itu akan berusaha mencapainya. Hal ini bertepatan dengan nilai rajin dan sanggup berusaha. Kesudahannya, ia akan meningkatkan pencapaian akademik para pelajar di Malaysia. Kamu lihat ya, kalau kamu perhatikan, dalam membuat huraian kepada isi yang pertama, saya juga menggunakan maklumat yang terdapat di dalam lagu. Ya, di dalam lagu. Yang berwarna biru ni adalah maklumat yang terdapat di dalam lagu. Okey. Jadi ya, tak payahlah kamu nak bimbang, ya. Kamu tulis sahaja, ya. Kamu jangan bimbang, ya. Kamu boleh ya bina. Kamu boleh bina ayat sendiri bagi menghuraikan nilai-nilai tersebut bersesuaian dengan kehendak soalan. Ya, sekiranya tidak ada kemahiran, bina ayat yang pendek dan ringkaskan saja. Ambil saja nilai-nilai yang terdapat di dalam lagu tersebut, ya, dan bina dalam satu ayat. Okey. Dan kamu lihat di sini ya, markah yang diperolehi ini adalah 8 markah, ya. Sudah melebihi peruntukan markah yang terdapat di sini. Ya, iaitu 6 markah. Beri lebih tak apa, jangan kurang. Ingat ya, apabila menjawab soalan sejarah, beri lebih. Kalau ada masa, beri lebih. Jangan bimbang. Ya. Okey. Sekarang ni kita lihat, ini adalah salah satu contoh menjawab soalan kebat. Kalau kebat esei mesti ada semua perkara ini. Ya, mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh, mesti ada inference. Memulakan dengan respon kata tugas dan mengakhirkannya juga dikaitkan dengan respon kata tugas. Ya. Okey. Letaklah penanda wacana yang bersesuaian. Ingat, kamu buat latihan ini ya, kamu tanpa kamu sedari, kamu boleh membina ayat. Ya, membina ayat dan menjawab dalam keadaan yang mudah saja.
Okey, sekarang ya cikgu nak tunjuk contoh yang kedua menjawab soalan khidmat dengan menggunakan lagu sekolah. Okey, latihan 2. Okey, kita lihat soalan. Jelaskan nilai yang boleh dicontohi oleh golongan remaja daripada golongan sukarelawan yang aktif dalam NGO. Okey, kadang-kadang ya. Okey, kita lihat, kita lihat respon kata tugas dahulu. Jelaskan nilai yang boleh dicontohi oleh golongan remaja daripada golongan sukarelawan yang aktif dalam NGO. Di sini nampak nilai, kamu kena bagi nilai. Bila nilai yang ditanya, mestilah kamu beri nilai yang positif. Ya, nilai yang baik. Jangan bagi nilai yang tidak baik. Ya. Okey. Jadi ini adalah salah satu cara menulis jawapan khidmat. Respon kata tugas sama juga penanda wacana. Kemudian kamu bagi isi ataupun fakta dan huraian. Ini lebih kepada soalan struktur. Soalan struktur. Dan kamu juga boleh guna kaedah ini dalam kecemasan. Maksudnya, dalam soalan, bila kamu menjawab soalan esei, kamu dah tak tahu dah nak buat kesimpulan, kamu dah tak tahu dah nak memberi contoh dan sebagainya, maka kamu boleh menggunakan cara inilah. Kalau 6 markah, kamu bagilah 6 isi. Tetapi untuk soalan esei, cikgu tak galakkan dengan cara ini. Okey. Kita lihat, ini adalah contoh jawapan dan kita kenal pasti di manakah isinya dan respon kata tugasnya, penanda wacananya. Okey, kita lihat. Antara nilai yang boleh dicontohi oleh golongan remaja daripada sukarelawan yang aktif dalam NGO ialah nilai sanggup bekerja dan berusaha tanpa bayaran. Selain itu, nilai bersatu padu dan sanggup bergandingan dalam memberi bantuan. Seterusnya, nilai yang ditunjukkan oleh sukarelawan NGO ialah nilai semangat wajar. Pada masa itu, mereka juga menunjukkan nilai semangat nasionalisme. Pada waktu yang sama, nilai bersyukur juga boleh dicontohi oleh golongan remaja daripada sukarelawan yang aktif dalam NGO. Seterusnya, golongan sukarelawan ini juga menunjukkan nilai positif iaitu berani dan bersangka baik. Okey. Ini adalah apabila kamu tidak pandai nak menghurai sangat. Kamu ambil saja nilai yang ada, kamu buat dalam ayat-ayat yang pendek. Mulakan dengan penanda wacana. Letaklah penanda wacana yang bersesuaian. Tetapi ingat, kalau soalan khidmat esei, saya mahu kamu menjawab dengan cara yang pertama tadi. Latihan yang pertama. Okey. Suka untuk saya ingatkan kepada kamu walaupun kadang-kadang anda semua merasakan idea anda tidak hebat tetapi kenyataannya nilai yang terdapat di dalam lagu ni tadi boleh menyumbang markah kepada jawapan kamu dalam SPM Okey, kamu jangan pandang rendah pada kemampuan diri kamu sendiri Okey, jangan menyerah kalah jangan menyerah kalah Jawab. Bila kamu menjawab, jawab seperti cara kamu berfikir berfikir dan menjawab secara mudah. Jangan fikir yang susah-susah. Bagi apa yang ada dalam otak kamu, tetapi ajarlah otak itu berfikir. Tanyakan diri kenapa, mengapa, bagaimana Okey, ini semua telah saya ajar dalam kelas saya dalam teknik-teknik sebelum ini. Okey. Jadi saya harap teknik ini kamu boleh gunakan, kamu boleh praktikkan, cubalah kamu tengok soalan-soalan khidmat, cuba jawab guna teknik ini Okey, sekiranya kamu ada sebarang masalah, kamu boleh ajukan kepada saya dalam kelas bersemuka Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang dengan tajuk yang baru Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.